Assalamualaikum and good afternoon to everybody in this webinar participant. Thank you for participating in this webinar. We appreciate your participation in this webinar. This webinar is organized by the Public Sector Engineers Special Interest Group, PSESIG. Basically, this is one of the special interest group at IEM that looks into engineering development in the public sector specifically. So for this evening, for this afternoon, we have a webinar to be presented by our esteemed presenter on the topic of electric vehicle initiative in Malaysian government fleets, the road to zero emission. And this webinar will be presented by our esteemed presenter named Technologist Muhammad Azlan bin Omar from Bahagian Perkhidmatan Mekanikal JKR Jabatan Kerja Rakyat. So let me read a little bit of the biodata of the speaker. Basically, technologist Azlan graduated in Bachelor of Science Mechanical Engineering from Korea University in 2008, and he then pursued his master in Facilities Maintenance Management with distinction at Universiti Malaya in 2019. He started his career in the public sector and was placed in the security work branch, that is Cawangan Kerja Keselamatan at IPJKR from 2009 until 2013. He then worked a little while at the Ministry of Tourism and Culture before taking a study leave to continue his master. After his master in 2019, he was placed at the Mechanical Services Division of JKR. So a bit of his experience, basically his technical experience throughout his career is in the project management, facilities, building and vehicle maintenance. And recently now he's more focusing on the automotive engineering management. He has several professional qualifications, such as the professional technologies from MBOT, the Malaysian Board of Technologies. He is a graduate engineer of BEM. He also has a L3 award from IMI International in electric hybrid vehicle system repair and replacement. And he's also a registered project manager from Works Department. So without further ado, I will not want to hold up. We would like to hear more. I think the more interesting info would be from our speaker, Technologist Azlan. Jadi saya jemputlah Encik Azlan untuk present. He will present, Encik Azlan akan present dalam bahasa Melayu, in bahasa Inggeris also. It's a bit of a hybrid. Yeah. Okay. Silakan Encik Azlan. Terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan Moderator Engineer Muhammad Zaid bin Muhammad Ali. Slide saya nampak tak? Nampak. Cuma tak full slide. Kena okay. full slide kan. Kejap Okey, dah full slide kan? Alright. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat Datuk, tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Moderator Engineer Muhammad Zaid bin Muhammad Ali. Kejap saya setting kejap. Kalau boleh. Tak boleh. Sebab saya nak tengok. Ni tak nampak. Okay, tak apa. Saya betul je. Okay. So, terima kasih kepada pihak Institusi Jentera Malaysia IEM dan Universiti Program kerana sudi menjemput saya pada hari inilah. Saya rasa amat berbesar hati dan bersyukur kerana diberi peluang untuk sesi webinar kumpulan
kecenderungan khas jurutera sektor awam IEM, di mana webinar kali ini merupakan satu sebahagian daripada objektif institusi untuk mempromosikan, memajukan teori dan praktik kejuruteraan serta kesedaran mengenai peranan jurutera dalam masyarakat. So saya juga ingin ucapkan terima kasih kepada pihak pengurusan tertinggi JKR, yang terutamanya kepada pengarah cawangan kejuruteraan mekanikal sendirilah, iaitu Tuan Haji Insinyur Zulkifli Wadud Rashad, kerana memberikan persetujuan dan peluang bagi saya lah untuk memberikan sedikit perkongsian mengenai maklumat inisiatif Jabatan Kerja Raya. So ini inisiatif Jabatan Kerja Raya dalam pembangunan kenderaan elektrik dalam fleet kerjaan lah. So sebelum ni saya ada banyak bentangkan dalam berkenaan ini dalam pelbagai platform, tetapi kebanyakannya dalam platform peringkat dalaman JKR lah. So ini adalah pertama kali saya bentang dalam inisiatif ni di luar jabatan. So saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pengurus EVC JKR, iaitu Registrar Lembaga Jurutera Malaysia, Insinyur Dr. Megat Zuhairi, kerana pencetus idea lah dan inovasi beliau bagi inisiatif EV ni di Jabatan Kerja Raya Malaysia. Okey, berikut adalah agenda pembentangan saya pada hari inilah, Tuan Moderator. Pada hari ini, dimaklumkan pembentangan saya ini adalah menjurus kepada inisiatif Jabatan Kerja Raya dalam program pembangunan EV bagi fleet kerjaan lah. Inisiatif ni merangkumi program pembangunan fleet kenderaan EV bagi JKR, pembangunan kompetensi dan latihan, penyelidikan dan pembangunan teknologi serta pembangunan workshop JKR lah bagi mendukung program EV fleet bagi fleet kerajaan. So sebelum saya mulakan dengan pembuatan inisiatif EV ni, saya izinkan saya bagi pengenalan lah terhadap latar belakang bahagian dalam jabatan saya sendirilah, iaitu bahagian perkhidmatan mekanikal yang dulu dikenali sebagai jaga workshop persekutuan lah, kerana seperti sedia maklum kalau pihak-pihak luar lah yang tahu JKR ni, tugas utamanya adalah pembangunan dan penyelenggaraan aset kerjaan yang melibatkan jalan raya dan bangunan, tapi ramai tak tahu bahawa JKR juga memainkan peranan yang penting dalam bidang otomotif juga, di mana workshop JKR memainkan peranan dalam pengurusan pengangkutan kerjaan lah. Kalau tengok segi sejarahnya, workshop JKR ni dah tubuhkan sejak daripada 1885 lagi, iaitu bermula daripada Federated Government Factory sehinggalah kini lah dikenali sebagai bahagian perkhidmatan mekanikal dan perkhidmatan meliputi pengurusan aset pengangkutan jentera, projek, logistik dan sebagainya lah. So bagi perkhidmatan otomotif pula, BPMAC ni dilengkapi dengan pelbagai sistem pemeriksaan lah, seperti pemeriksaan berkomputer seperti yang ada pada Puspakom tu. So kami diberi mandat oleh Kementerian melalui keliling perbandaraan memberikan perundangan berkenaan dengan kejuruteraan otomotif lah bagi seluruh kenderaan kerjaan Malaysia, yang meliputi pemeriksaan kenderaan baru, pemeriksaan keselamatan, prestasi, penilaian laporan kemalangan, penilaian kenderaan, harga reserve dan juga perolehan kenderaan baru, dan juga perkhidmatan penyelenggaraan dan pembaikan kenderaan lah. Di samping itu juga terdapat pelbagai projek-projek pengangkutan lah yang telah kami laksanakan dan proyek kenderaan jabatan, antaranya seperti yang paling terkini sekali lah yang saya terlibat sendiri, iaitu antaranya Chemical Analysis Mobile Lab yang kami laksanakan di sekarang ini, yang belum lagi siap, insyaAllah akan disiapkan pada hujung tahun ini, dan juga pelbagai perolehan seperti ambulans, pembangunan sistem VTL, iaitu Vehicle Testing Lane, dan juga program pengangkutan bagi jabatan-jabatan lain lah. Okey, kembali kepada inisiatif kenderaan EV dalam fleet kerajaan. Suka saya mulakan pembentangan ini dengan pengenalan kepada EEV, iaitu Energy Efficient Vehicle, iaitu EEV, iaitu istilah yang digunakan untuk merujuk kepada kenderaan yang dirancang dan dibina dengan menggunakan teknologi dan inovasi bagi meningkatkan kecekapan tenaga lah. So ianya mampu menggunakan bahan bakar yang lebih efisien dan menghasilkan emission yang rendah dan memberikan prestasi yang lebih baik dalam hal penggunaan tenaga lah. So konsep dia menggunakan teknologi yang canggih seperti peningkatan aerodinamik, penggunaan berat dan juga penggunaan sistem hybrid dan elektrik lah.
dan mengoptimalkan sistem penghantaran kuasa. Untuk objektif utama dia untuk menggunakan kadar bahan fosil, menggunakan kesan negatif kepada alam sekitar dan menggunakan kos operasi dan memelihara kenderaan. So kalau kita tengok senario EEV di dunia ni, pengeluaran kenderaan ini tertakluk kepada piawaian yang direka khas untuk mengawal emission dan dari kenderaan yang menggunakan impak negatif terhadap persekitaran dan kesihatan manusia lah. Kalau kita tengok piawaian pengeluaran karbon seperti Euro, kini menghabiskan had emisi yang rendah bagi pencemar udara termasuk nitrogen oxide, karbon dioksida dan hidrokarbon. Ia juga memperkenalkan penekanan terhadap emission karbon dioksida yang sebahagian daripada usaha untuk mengurangkan pemanasan global. So kalau kita tengok sekarang ni pengeluar juga telah mengeluarkan enjin-enjin yang kecil lah, seperti dalam program engine downsizing dan juga kenderaan elektrik lah untuk mematuhi piawaian yang ditetapkan, dan tak lama lagi bila enjin ni dah dikecilkan, dah letak turbo charger dah kecil-kecil lagi, terus seterusnya akan berubah kepada kenderaan elektrik sepenuhnya lah. Okay. So bagi kenderaan elektrik, ia menandakan perubahan yang signifikan dalam industri otomotif dan sektor pengangkutan, di mana kenderaan elektrik ini digerakkan oleh motor elektrik dan menggunakan bateri cas semula sebagai tenaga utama bagi menghapuskan keperluan pembakaran enjin dalaman serta menggunakan api fosil. So keupayaan kenderaan ini betul untuk beberapa faktor, termasuk kebimbangan meningkatnya tentang perubahan iklim dan pencemaran udara serta keperluan kepelbagaian tenaga dan kemajuan dalam teknologi bateri lah. EV menawarkan pelbagai manfaat berbanding dengan kenderaan konvensional lah, walaupun bagaimanapun masih wujud lagi kekurangan dari segi infrastruktur pengecasan, kebimbangan terhadap jarak pandu, harga yang tinggi juga dan juga tempoh masa penyiasan yang tinggi lah, dan lama. So kalau tengok keadaan semasa kenderaan EV di Malaysia ni sedang berkembang secara beransur-ansur dengan terdapatnya peningkatan minat dan kadar penggunaan serta pembangunan infrastruktur lah. Seperti gambaran yang ada di skrin sekarang ni, pasaran Malaysia ni menyaksikan peningkatan minat dan kesedaran yang sederhana di peringkat pengguna, walaupun kadar yang rendah, tapi dapat trend positif lah. Dapat trend positif dengan masuknya pelbagai model-model kenderaan yang boleh dikatakan dah ke arah mampu milik lah, berbanding dengan model-model yang sebelumnya masuk, semuanya melebihi 200,000 ke atas, dan sekarang kita dah nampak trend tu dah semakin menurun, dan pelbagai model-model kenderaan yang dapat menyumbang kepada penggunaan kenderaan EV di Malaysia lah. Juga kesediaan sistem-sistem pengecasan publik yang rangkaian infrastruktur yang menyokong EV lah. Kalau kita tengok sekarang ni, terdapat banyak syarikat-syarikat yang menawarkan sistem stesen-stesen pengecasan di negara kita lah, terutamanya di dalam bandar lah. Dan juga liputan pengecasan di jalan-jalan lebuh raya di negara kita lah. Ianya sedang berusaha meningkatkan accessibility dan liputan pengecasan di seluruh negara. Kalau kita tengok pasaran semasa juga pun, dalam dunia pun, kalau kita tengok sekarang, boleh katakan hampir setiap segmen jenis kenderaan telah ada lah dalam dunia ni, dan juga di Malaysia jugalah. Kalau tengok pengeluaran kenderaan menghasilkan hampir semua jenis segmen, daripada kecil, daripada jenis segmen A, B, C sampailah hingga ke bas dan lori lah, bagi kenderaan EV ni. Walaupun ianya masih terhad di Malaysia, tapi tawaran kenderaan kita dah nampak lebih kompetitif, dan Malaysia juga menyasarkan jumlah penggunaan yang tinggi menjelang tahun 2040 lah. So dalam usaha memperluaskan rangkaian infrastruktur pengecasan di seluruh negara, sistem pengecasan awam juga kita nampak telah dipasang dengan di lokasi-lokasi strategik lah, seperti pusat-pusat muli belah, tempat letak kereta dan lebuh raya lah, dan pelbagai inisiatif daripada syarikat-syarikat
luar dan juga pembekal tenaga di negara kita sendiri untuk menyediakan fasiliti pengecasan yang jenis opportunity charging, iaitu DC charging lah, DC charging. Dan juga terdapat pelbagainya variety of home charging lah yang dipanggilkan destination charging, di mana boleh dipasang di kawasan perumahan dan juga di pejabat lah. Yang ini antara pengecas kenderaan yang sering digunakan berbanding dengan DC fast charging, di mana DC fast charging ni kalau kenderaan itu sedang bergerak, ia ini digunakan untuk mendapatkan jarak bagi destinasi yang diperlukan. Tetapi kebanyakannya, kalau kita kebanyakan trend sekarang ni, kebanyakannya akan menggunakan pengecas di rumah masing-masing lah, yang terdapat, yang dipasang di rumah. So kalau kita tengok juga terdapat contoh-contoh syarikat yang melaksanakan EV adoption, iaitu mereka menggunakan kenderaan EV, terutamanya bagi syarikat-syarikat multinational company yang juga menjadi pendorong kepada syarikat lain dan juga agensi kerajaan untuk melaksanakan transformasi fleet yang berkarbon rendah ini. So peranan kerajaan, kalau tengok peranan kerajaan, peranan kerajaan dalam mempromosikan kenderaan elektrik ini dan impaknya terhadap sektor pengangkutan ia sangat penting. Berikut adalah terdapat aspek utama dalam peranan kerajaan dan impaknya, antaranya sokongan dan dasar, iaitu kerajaan memperkenalkan dasar dan peraturan yang memberikan insentif EV seperti cukai, grant, subsidi dan rebate untuk pembelian. Ia juga kerajaan juga menetapkan sasaran dan menunjukkan rangka kerja yang peraturan bagi menggalakkan pengeluaran otomotif dan menghasilkan lebih banyak lagi model EV dan memenuhi piawaian pelepasan tertentu. Kerajaan juga melaksanakan pelbagai langkah bagi membatasi dan menghapuskan penggunaan kenderaan dengan tahap dalam masa yang panjang lah. Bagi pembangunan infrastruktur, kerajaan bertanggungjawab untuk membangunkan dan meluaskan infrastruktur pengecasan dan juga berkolaborasi dengan pihak swasta lah bagi menyediakan sistem pengecasan di tempat awam, kawasan perumahan dan tempat kerja lah. Dengan pembangunan rangkaian infrastruktur pengecasan ini yang kukuh ni dapat mengurangkan kebimbangan jarak perjalanan dan membolehkan penggunaan EV ni secara meluas dengan mudah dan luas. Kerajaan juga menyediakan insentif kewangan bagi mengurangkan, bagi membolehkan pihak-pihak dapat membangunkan penggunaan transport EV ini, termasuk subsidi, pengecualian cukai dan pengecualian pendaftaran, mengurangkan perbezaan harga dan sebagainya untuk membolehkan terhadap penggunaan EV dapat dilaksanakan dengan lebih meluas. Dan impaknya kita dapat dalam masa jangka panjang lah dapat mengurangkan GSG lah, gas dan juga melepas emisi rumah, emisi greenhouse emission, dan juga penggunaan EV dapat mengurangkan kos bahan bakar dan dalam jangka masa yang panjang lah, berbanding kalau kita tengok kos pengecasan bateri ni, penggunaan tenaga tu lebih rendah berbanding dengan bahan bakar fosil. Ia juga dapat mengurangkan kebergantungan kepada tenaga import lah. Dan juga peralihan kepada EV ni boleh memberikan kesan kesihatan yang baik terhadap penduduk dan rakyat. So kalau kita tengok sejak daripada awal 2010 lagi terdapat pelbagai inisiatif lah dan dasar negara yang dilaksanakan bagi tujuan mendorong dan membangunkan pengangkutan yang lestari ini dengan pelbagai insentif, di antaranya Green Technology Master Plan, EV Leasing Scheme, di mana pada EV Leasing Scheme pada tahun 2015 hingga 2018 tu ditawarkan pelbagai EV untuk syarikat ataupun agensi kerja untuk menggunakan EV secara leasing.
dan juga Green Technology Financing Scheme 2.0 untuk membantu meningkatkan produktiviti pembangunan EV di Malaysia. Dan juga ada juga Nano Revive, iaitu Rapid Electric Vehicle Innovation Evaluation. Di antara program yang dilaksanakan adalah untuk melaksanakan EV conversion daripada enjin ICE kepada elektrik. Dan juga dasar Low Carbon Mobility Blueprint 2021 hingga 2030 yang menyasarkan dari segi penggunaan kenderaan di government, menyasarkan 50% new government by fleet to be BEV lah pada tahun 2025, dan juga menyasarkan sehingga 10,000 unit public charger pada tahun 2025. Kalau kita tengok sejak kebelakangan ini, dalam bajet juga telah ditawarkan sehingga tahun 2025 EV ni adalah dikecualikan daripada import cukai dan SST, serta insentif bagi semua EV manufacturer yang memberikan value added kepada aktiviti dalam EV sector. National Electric Vehicle Task Force juga ditubuhkan untuk mempercepatkan lagi pembangunan penggunaan EV di Malaysia lah, dan juga mempromosikan penggunaan EV dan juga investment dalam ekosistem EV di Malaysia. So kalau kita impak dari segi alam sekitar, kalau kita menggunakan EV fleet dalam kerajaan ini, kalau kita tengok penggunaan ICE, iaitu internal combustion engine ni memberi impak alam sekitar yang biasa berlaku lah apabila menggunakan ICE dalam fleet kerajaan, seperti pencemaran udara, di mana bahan fosil dalam fleet kerajaan yang besar menghasilkan gas emission yang mencemarkan udara, dan juga pencemaran juga boleh berlaku apabila kenderaan-kenderaan ini menghasilkan pelbagai cecair buangan, iaitu minyak pelincir dan sebagainya. Jika tidak kelola dengan baik, cecair ini boleh mencemarkan air, dan juga berlaku pencemaran bunyi. Penggunaan internal combustion engine juga boleh memerlukan bahan bakar fosil yang banyak lah, dan penggunaan sumber daya minyak yang tinggi lah, dan juga antara satu impaknya adalah perubahan iklim lah. Maknanya penggunaan, kalau ais ni boleh menyebabkan tingginya pencemaran dan juga mengakibatkan masalah perubahan iklim. Okey. Dari segi manfaat ekonomi bagi penggunaan EV fleet dalam government, ianya dapat memberikan manfaat yang signifikan, terutamanya dalam masa jangka panjang lah, dari segi kos penjimatan minyak, di mana EV menggunakan elektrik adalah lebih murah lah dari segi per mile base berbanding dengan penggunaan gasolin dan diesel. Dan juga EV juga, penggunaan EV dalam fleet government juga boleh mengurangkan kos penyelenggaraan, di mana di dalam EV terdapat kurang peralatan movement parts di dalam berbanding dengan internal combustion engine, di mana dalam EV tidak ada enjin dan hanya mempunyai motor elektrik. Tidak perlu penyelenggaraan, bukan tidak perlu tapi kurang penyelenggaraan bulanan, seperti apa yang kita lakukan apabila memandu kenderaan ICE, kenderaan internal combustion engine. Terdapat juga suggestion yang mengatakan bahawa EV ni
lifespan dia lebih lama berbanding dengan kenderaan internal combustion engine kerana kurangnya parts dan juga kurangnya movement dalam enjin tersebut lah, di mana kalau kita tengok enjin pemakanan dalaman ni terdapat banyak pergerakan di dalam enjin tersebut, pergerakan piston, pergerakan gear dan juga aliran kuasa daripada enjin kepada gearbox transmission dan terus kepada tayar, berbanding dengan penggunaan EV hanya melibatkan motor, reduction gear dan terus kepada tayar, maknanya kurangnya pergerakan-pergerakan lain yang boleh menyebabkan wear and tear lah bagi kenderaan tersebut. Penggunaan EV juga boleh menjimatkan kos dari segi kita boleh predict expenses, lebih baik berbanding dengan penggunaan kenderaan ICE lah, bagi fleet kenderaan yang lebih besar. Apabila kita katakan berkenaan dengan transition kepada kenderaan elektrik, ia boleh memberi pelbagai manfaat sosial dan termasuk pelbagai sosial, di antaranya adalah penciptaan pekerjaan, di mana industri EV ni yang berkembang memerlukan tenaga kerja yang banyak dalam dari bentuk pengeluaran, penjualan, pemasangan dan penyelenggaraan EV. Ia juga dapat mencipta peluang pekerjaan barulah yang berkualiti tinggi dan berterusan dalam sektor automotif dan juga teknologi hijau. Industri tempatan juga boleh berkembang dengan di mana pengeluaran dan pengguna EV merangsang pembangunan industri tempatan seperti pengeluaran bateri, komponen EV dan infrastruktur pengecasan, dan juga boleh memacu pertumbuhan sektor pembuatan dan meningkatkan daya saing negara dalam industri automotif yang mapan. Bagi kesihatan masyarakat, peningkatan kesihatan masyarakat EV boleh mengurangkan penggunaan EV dalam skala yang besar, boleh mengurangkan pelepasan gas yang berbahaya termasuk zarah debu dan juga gas-gas yang berbahaya yang sering dikaitkan dengan pemakaran dalaman lah, dari segi pemakaran dalaman enjin petrol dan enjin diesel, yang boleh menyebabkan pencemaran udara dan masalah kesihatan masyarakat. Dengan penggantian kenderaan konvensional dengan EV juga dapat mengurangkan pencemaran udara dan meningkatkan kualiti udara lah di kawasan bandar dan memberi impak positif kepada masyarakat yang tinggal di kawasan-kawasan tersebut. Bagi energy dependence, pengurangan ketergantungan kepada bahan bakar fosil, transisi daripada EV dapat membantu mengurangkan ketergantungan, iaitu energy dependence kepada bahan bakar fosil yang sering perlu diimport walaupun kita merupakan negara yang pengeluar minyak, kita juga mengimport minyak untuk penggunaan dalam negara. Ia dapat menggunakan ketergantungan ini dan meningkatkan keselamatan tenaga negara lah, dapat mengurangkan dan tahan terhadap inflasi bahan bakar fosil di peringkat antarabangsa lah, dan secara keseluruhannya transition bagi sebuah fleet kenderaan yang besar seperti di kerajaan dapat memberikan manfaat sosial yang signifikan lah, termasuk penciptaan kerajaan, pembangunan industri tempatan, peningkatan kesihatan masyarakat dan juga meningkatkan accessibility pengangkutan. So, dari sorotan daripada komitmen kerajaan Malaysia terhadap kenderaan elektrik, terdapat pelbagai inisiatif polisi lah, seperti dasar otoriti kebangsaan 2020 yang menggariskan ke arah negara yang ke arah kenderaan generasi akan datang, termasuk EV lah. Rancangan mobiliti elektrik juga dibangunkan untuk melaksanakan EV, termasuk fleet kenderaan kerajaan lah, dan menumpukan pembangunan infrastruktur serta Task Force EV nasional juga ditubuhkan untuk mempercepatkan penggunaan EV di negara lah. Bagi target dan timeline, kerajaan Malaysia melalui SCMB telah menetapkan 50% penggunaan EV menjelang tahun 2025. 50% new vehicle, maknanya
kenderaan baru yang akan digunakan adalah BEV lah. Dari segi inisiatif dan sokongan, terdapat pelbagai inisiatif dan mekanisme sokongan bagi memudahkan penggunaan EV dalam fleet, termasuk inisiatif kewangan bagi pemain-pemain industri untuk membangunkan infrastruktur pengecasan dan juga meningkatkan kemasukan dan pembangunan jenis-jenis kenderaan EV di dalam negara. Dari segi pembangunan infrastruktur, bagi menyokong fleet EV dalam fleet kerajaan ini juga terdapat pelbagai usaha untuk memperluaskan stesen pengecasan awam dan juga fokus bagi bangunan-bangunan kerajaan lah untuk membina jaringan sistem pengecasan bagi penggunaan kenderaan di sektor kerajaan lah. Bagi pembangunan kapasiti dan training dan juga latihan mengenai operasi dan penjagaan, program latihan juga dijalankan untuk melengkapkan kaki tangan dan juga pengguna dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kenderaan elektrik inilah. Dan fokus ini adalah memastikan kelancaran ke arah EV dan meningkatkan kesiapan bagi seluruh pengurusan fleet kerajaan. Okay. Terdapat juga cabaran bagi mempelaksanakan EV fleet di dalam government ni. Di antaranya adalah seperti contohnya kekurangan infrastruktur pengecasan, kekurangan option kenderaan, kos pembelian tinggi, keperluan latihan dan pembangunan kompetensi, keperluan integrasi dengan operasi fleet sediada, limitasi jarak dan masa pengecasan dan juga pengurusan perubahan. So bagi kekurangan infrastruktur, di antara strategi dan penyelesaian adalah bekerjasama dengan pihak berkepentingan yang berkaitan mengendalikan penilaian menyeluruh terhadap fasiliti kerajaan dan mengutamakan penempatan pengecasan di lokasi yang strategik dan meneroka perkongsian dengan sektor swasta. Untuk strategi bagi kekurangan option kenderaan yang boleh melibatkan pengeluaran dan pembekal ini membantu untuk memperluaskan pelbagai model kenderaan elektrik yang sesuai bagi kenderaan kerajaan dan kerjasama yang erat dengan persatuan industri dan pengeluar kenderaan dan memberikan input kepada industri berkenaan dengan kesesuaian kenderaan yang perlu digunakan bagi operasi seharian. So untuk kos yang tinggi ni antara option yang boleh dilaksanakan adalah option leasing option pajakan bagi menggunakan beban kos mula seperti yang dilaksanakan oleh kenderaan jabatan pada ketika ini. Keperluan latihan dan pembangunan kompetensi juga membangunkan program latihan yang menyeluruh bagi kaki tangan kerajaan, bekerjasama dengan pengeluar EV dan instansi pendidikan dan juga menubuhkan kerjasama dari syarikat pengurusan kenderaan dan pembekalan EV. So kalau kita tengok integration dengan existing EV operation, so kaedah dia yang boleh dicadangkan strategi ini adalah membangunkan program latihan yang menyeluruh kepada kaki tangan dan juga untuk melaksanakan sistem fleet management yang seiring dengan kenderaan yang ada lah. So kalau dari segi limitasi jarak iaitu range dan charging time, yang ini antara solusinya adalah mendidik pengurus-pengurus kenderaan dan juga mengenal pasti peluang stesen cas di tempat kerja lah bagi memudahkan sistem pengecasan. Dan juga pengurusan perubahan bagi pengurusan pengecasan dan employee acceptance, antaranya adalah boleh diperkenalkan awareness kepada
kepada seluruh jabatan kerajaan dan pengguna-pengguna bagi kenderaan ini. So kalau kita tengok inisiatif bagi Jabatan Kerja Raya, ia merupakan salah satu langkah penting lah bagi mewujudkan penggunaan kenderaan yang efisien dan mapan dalam fleet kami lah. Kalau sedia maklum, di Jabatan Kerja Raya, kalau fleet kenderaan itu sendiri melebihi 6,000 ke 7,000 unit bagi kenderaan persekutuan. So perubahan kepada kenderaan EV ni akan memberikan satu tambah nilai kepada jabatan ke arah penggunaan kenderaan yang bersih dan mapan. So pemilihan EV dalam fleet juga, jika perlu menyertakan kenderaan EV dalam fleet untuk mengurangkan impak alam sekitar dan juga mempromosikan tenaga hijau. Ia juga harus memenuhi keperluan operasi dan memastikan prestasi dan ketahanan yang baik dalam konteks penggunaan jabatan lah. Infrastruktur pengecasan juga, jika sedang membangunkan infrastruktur pengecasan bagi menampung keperluan pengisian kenderaan EV dalam fleet dan pemasangan di lokasi-lokasi strategik lah. Dari segi kapasiti latihan juga diberikan kepada seluruh workshop-workshop yang terlibat dan juga pemantauan terhadap prestasi dan analisis bagi pembangunan pengurusan kenderaan yang lebih mapan. So melalui inisiatif ini, antara pemangkin dan sokongan dan puncakuasa bagi plan Road to Zero Emission Jabatan Kerja Raya tak lain tak bukan adalah Low Mobility Blueprint lah, yang menunjukkan puncakuasa di mana yang telah ditetapkan dalam Low Carbon Mobility itu adalah 50% gabungan fleet to be BEV lah pada tahun 2025, dan juga ucapan Ketua Pengarah Kerja Raya semasa Majlis Perasmian NCON 2021 yang memahukan potensi teknologi perseturuan tenaga dan teknologi kenderaan elektrik dalam pelaksanaan projek-projek JKR yang akan datang. So ini adalah Road to Zero Emission yang dilaksanakan oleh dilaksanakan oleh Jabatan Kerja Raya, terdiri daripada fleet adoption yang melibatkan program EV conversion, perolehan kenderaan hybrid dan elektrik, dan pembangunan spesifikasi bagi perolehan kenderaan elektrik lah. So buat masa ni jabatan tidak mempunyai sebarang kenderaan elektrik lagi, tapi penyediaan spesifikasi bagi perolehan kenderaan elektrik sedang giat dilaksanakan. Apa yang ada sekarang adalah perolehan kenderaan hybrid bagi jabatan yang boleh menyokong kepada pembangunan pengangkutan yang lestari lah. Dari segi EV SE, iaitu EV Supply Equipment yang merupakan charging lah bagi kenderaan elektrik, JKR giat mempersiapkan reka bentuk bagi bangunan-bangunan kerjaan lah untuk design dan installation serta charging station, pembangunan kompetensi dan juga pembangunan fasiliti bagi operasi dan juga penyelenggaraan kenderaan-kenderaan ini. R&D juga tak dilupakan bagi memangkin kompetensi dan juga pembangunan dalam bidang teknologi yang berkarbon rendah ini. So sedikit pengenalan di antara dalam Road to Zero Emission Jabatan Kerja Raya adalah salah satu program yang dilaksanakan adalah program EVC JKR, Electric Vehicle Conversion, di mana
merupakan projek rintis pertukaran enjin daripada enjin diesel bagi kenderaan Pajero JKR lama jenis Pajero LO49 kepada electric vehicle. Program ni adalah merupakan program yang boleh dikatakan dalam skala besar lah, melibatkan fleet kenderaan yang sering digunakan oleh kaki tangan Jabatan Kerja Raya dalam melaksanakan urusan seharian lah, seperti penyelenggaraan jalan, penyelenggaraan bangunan dan juga khidmat nasihat teknikal lah. So bermula daripada tahun 2021, kita telah laksanakan EVC 1 iaitu prototype bagi program ini, dan juga sekarang telah dilaksanakan dalam program EVC 2 lah, yang bermula pada September 2022 hingga Julai 2023. So kalau tengok projek tim yang terdiri daripada kolaborasi cawangan-cawangan kejuruteraan dalam Jabatan Kerja Raya lah, yang melibatkan cawangan kejuruteraan elektrik, cawangan kejuruteraan mekanikal dan juga CREATE JKR iaitu Pusat Latihan Teknikal Negara Jabatan Kerja Raya. Di antara program-program yang digariskan dalam program EVC JKR ni adalah seperti EV conversion, design and standardization of EV supply equipment iaitu EV charging, penyelidikan itu research dan competency development. So bagi hala tuju pelaksanaan program EVC di JKR ni, terdapat 4 hala tuju utama bagi pelaksanaan EVC di JKR ni, iaitu pertamanya adalah pelaksanaan pertukaran enjin kenderaan daripada enjin jenis diesel atau petrol kepada enjin motor elektrik. Yang keduanya adalah menjadikan workshop JKR sebagai EV certified workshop dan membangunkan kompetensi bagi kaki tangan teknikal di JKR lah. Hala ketujuh ketiga adalah membangunkan EVC standard bersama dengan pelbagai pihak berkepentingan yang lain lah. Dan yang terakhir adalah pembangunan sistem pengecasan di bangunan kerjaan. So walaupun ianya hanyalah merupakan program menukar daripada enjin kenderaan pemakanan dalaman kepada EV, tetapi impaknya adalah besar yang melibatkan pembangunan kompetensi, pembangunan workshop, pembangunan standard dan keselamatan, dan juga pembangunan charging. Sebab kalau kita nak tunggu perolehan kenderaan elektrik yang baru, ia akan makan masa, dan antara inisiatif yang dilaksanakan oleh JKR adalah melaksanakan program electric vehicle conversion secara dalaman. Program ini sebenarnya telah bermula pada tahun 2022 lagi, dan telah dirasmikan pada mulanya oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Kerja Raya, yang juga kini adalah Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Malaysia pada Januari tahun lepas. Program ini juga telah dilancarkan pada persidangan perkanan JKR pada 2022 dan dilancarkan oleh Yang Berusaha Ketua Pengarah Kerja Raya. Dan program ini mendapat sokongan daripada pihak Jabatan Kerja Raya, pihak pengurusan tertinggi Kementerian Kerja Raya dan juga pihak pengurusan tertinggi Jabatan Kerja Raya dalam memastikan pembangunan pelaksanaan pengangkutan yang efisien dan berkarbon rendah di peringkat jabatan Jabatan Kerja Raya. So kalau kita tengok dekat sini, perbezaan di antara dua jenis
dua program pembangunan EVC di Jabatan Kerja Raya ni, kalau tengok pada mulanya EVC 1 adalah lebih mudah dibuat berbanding dengan EVC 2. EVC 1 ni dia ringkas, merupakan menggunakan motor dari segi brushless DC motor berbanding dengan EVC 2 yang lebih canggih, iaitu menggunakan AC synchronous motor dengan regenerative braking. Dari segi bateri juga, EVC 1 pada mulanya menggunakan bateri yang lebih kecil, sekadar nak bergerak je, berbanding dengan EVC 2 yang menggunakan kapasiti bateri yang lebih besar untuk kajian penggunaan harian lah di Jabatan Kerja Raya. Dari segi design power dan torque, EVC 1 ni menggunakan motor kecil dan power yang lebih rendah. Design range pun hanya dalam lingkungan 2 jam perjalanan saja bila kita design tu, dan menggunakan AC charging jenis Type 2, 3 kW onboard charger. Operating speed kita tetapkan pada 30 km sejam, dan statusnya untuk proof of concept lah, bermakna pelaksanaan EVC 1 pada awalnya adalah untuk menyatakan, untuk membuktikan bahawa kenderaan-kenderaan ini boleh diubah daripada diesel kepada motor elektrik. Bila kita berpindah kepada EVC 2 yang lebih baik lah, jauh lebih baik berbanding dengan EVC 1 yang di mana jaraknya lebih panjang, meliputi penggunaan harian di Jabatan Kerja Raya lah, dan kini dalam proses untuk pengujian akhir sebelum dapat digunakan di jalan raya. So kalau kita tengok apakah kelebihan, kenapa EVC ni dilaksanakan di JKAT dan apa kelebihannya. Kalau kita tengok, sebab kita nak accelerate pembangunan kompetensi dan pembangunan penggunaan kenderaan-kenderaan yang berkarbon rendah ini, kalau kita nak tunggu kenderaan yang baru agak lewat, dan juga kenderaan tersebut agak limited sedikit, dan di mana kalau kenderaan-kenderaan yang ada dalam kita punya fleet, availability tu ada, dan kenderaan tersebut sesuai digunakan dan masih boleh digunakan. Dan kita pilih Pajero ni pun kerana kenderaan ni amat signifikan kepada jabatan kami, dan juga mempunyai ruang-ruang yang sesuai dan boleh bagi menempatkan bateri pack yang berat dan besar tersebut lah. So dia boleh untuk dilaksanakan conversion. So dari segi transfer of teknologi yang paling penting, kalau kita tengok, kalau kami terus beli kenderaan menggunakan kenderaan elektrik, transfer of teknologi tu boleh dikatakan tiada. Maknanya apabila kita beli sebuah kenderaan, kita guna, dan penyelenggaraan masih dalam waranti, dan kita tidak boleh buat penyelenggaraan dan tak boleh buka pun kereta tu, semuanya dibuat oleh service center lah, berbanding dengan kenderaan ini kami buat sendiri. So penyelenggaraan dilaksanakan oleh kaki tangan sendiri, dan boleh upscaling untuk boleh memajukan kompetensi jurutera dan teknikal di Jabatan Kerja Raya lah. Dari segi harga juga, untuk EVC ni dalam initial development cost dia memang agak tinggi, tapi bila dah stabil, harganya mungkin bila kita tengok boleh diturunkan lah, kerana equipment tu tidak lagi berstatus orang kata custom, berbanding dengan kenderaan-kenderaan baru ni, price dia agak tinggi buat masa sekarang lah. Okay, next. Okay. Sedikit pengenalan berkenaan dengan EVC, main drafting komponen dalam kenderaan-kenderaan kami. Ianya terdiri daripada
yang menggerakkan kenderaan tersebut hanyalah beberapa komponen ini saja berbanding dengan dalam kenderaan internal combustion terdapat pelbagai equipment lah seperti motor dan sebagainya. Bagi kenderaan elektrik lebih simple, lebih mudah. Elektrik motor sama seperti yang menghasilkan tenaga mekanikal untuk drive the vehicle, liquid cool. Kalau dalam ICE terminologi ni engine lah. Okay. Inverter yang convert AC to DC ataupun vice versa lah, yang manage flow electricity di antara battery pack dan battery motor dan control power equipment. Yang ni kalau ICE terminologi ni macam throttle control atau fuel injection. Seterusnya ada onboard charger, iaitu convert AC to DC untuk battery charging, dan juga DC to DC converter, di mana convert bateri daripada high voltage kepada low voltage, dan juga supply low voltage kepada semua equipment dalam kenderaan ini macam alternator lah kalau dalam kenderaan internal combustion, dan juga battery pack lah yang paling besar sekali. Yang ni fuel tank lah, fuel tank. Okey, saya share sikit implementasi pelaksanaan EVC bagi fasa 1, iaitu EVC 1 lah. Kami laksanakan EVC 1 ni dalam tempoh hanya dalam tempoh 41 hari. Kami diberi cabaran untuk membuktikan bahawa kami boleh melaksanakan pertukaran electric vehicle, diesel engine kepada electric vehicle dalam masa 41 hari. So kami mulakan pada Disember 2021 dengan memilih sebuah kenderaan Pajero yang sedia ada. Kenderaan tersebut telah mengalami kerosakan besar, memerlukan overhaul. So kita pilih kenderaan tersebut memandangkan kos pembaikan tu terlalu tinggi dan kita syorkan untuk kita tukar kepada kenderaan elektrik lah. So pada bulan Disember 2021 kita dismantle semua engine, transmission dan wiring, dan measuring all the electric motor for installation lah. Seterusnya pada 14 Disember hingga 7 Januari kita start untuk fabricate shaft dengan coupling. Untuk makluman, untuk kenderaan ini kita guna semula gearbox asal, gearbox manual asal, dan kita sambungkan dengan motor elektrik. Okey, seterusnya kita laksanakan kerja-kerja painting work dan juga modifikasi terhadap badan kenderaan. Dan seterusnya setelah kita sambungkan motor, mesti motor disambungkan dengan gearbox asal, kita laksanakan sedikit simulasi motor dan transmission bagi memastikan bahawa motor elektrik tersebut dapat memberikan torque yang sesuai untuk kenderaan ini bergerak lah. Ini kita laksanakan dalam masa 1 minggu. Setelah semua simulasi selesai, kita terus masukkan install balik motor elektrik dan transmission ke dalam kenderaan tersebut bersama-sama dengan battery controller, wiring dan juga BMS, dan kita test drive dalam tempoh 5 hari. Dan pada 25 Januari 2022 kita adakan satu sesi test drive oleh Timbalan Ketua Pengarah Kerja Raya Sektor Bangunan. Pada ketika ini semua hadir untuk cuba menguji kenderaan prototipe pertama yang kami laksanakanlah bersama-sama dengan pihak kolaborasi pihak EMA Technologies dan pelbagai kolaborasi yang lain. So pada ketika itu kita telah mempersembahkan kenderaan tersebut kepada sesi pengenalan yang dirasmikan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Fazilah. So kalau kita tengok energy flow dalam EVC itu pun bila kita memandu tenaga daripada bateri dalam bentuk direct charge, direct current akan melalui inverter dan terus supply AC alternate current kepada motor untuk menggerakkan tayar lah.
Yang ni example untuk AC motor lah. Kalau macam DC motor tu dia direct DC terus kepada motor DC tersebut. Untuk braking kita dapat laksanakan regenerating braking untuk mendapatkan kembali tenaga masuk ke dalam bateri kenderaan. Untuk charging kita menggunakan onboard charger daripada charging AC terus komunikasi kepada charging dan kepada bateri lah. Kalau DC plus charging tu dia akan bypass onboard charger dan terus charge kepada bateri kenderaan. So antara lesson learn bagi EVC fasa 1 regulation 100 iaitu regulasi yang berkaitan dengan kenderaan elektrik. So keperluan untuk high voltage labeling dan HV cabling standard dan juga pengurusan thermal management bagi high voltage battery packs dan installation yang mengikuti piawaian UNRCE 100 bagi HV battery installation. So bagi EVC 1 juga antara kajian antara lesson yang kena petik adalah positioning elektrik motor tersebut. Keperluan untuk kita positionkan cadangan-cadangan antaranya adalah kita positionkan di antara konsep-konsep seperti central position motor, wheel hub, wheel in drive, wheel hub reduction drive atau close wheel drive, dan juga kajian untuk ride comfort. Ride comfort di mana keperluan untuk mentunekan refine balik suspension dan handling untuk improve stability lah bagi EVC ni ketika berjalan. Dan yang paling penting distribution of weight lah, kerana apabila kenderaan diesel ini ditukar kepada kenderaan elektrik, weight bagi enjin tersebut telah hilang dan position distribution weight tu jatuh kepada bahagian belakang, di mana tempatnya terletaknya bateri di bahagian belakang. Seterusnya pengenalan kepada EVC 2 yang kami laksanakan sekarang. EVC 2 ni adalah kenderaan yang lebih baik lah berbanding EVC 1 yang diperkenalkan pada awal tahun lepas, di mana EVC 2 ni memenuhi keperluan penggunaan bagi operasi jabatan kami lah untuk pemantauan projek dan pemantauan pengurusan projek yang dilaksanakan di jabatan kami. So untuk EVC 2 ni powertrain ni lebih besar, iaitu kita menggunakan 80 kW synchronous reactor internal magnet motor yang merupakan motor yang disejukkan oleh air, water cool. Bateri juga lebih besar, iaitu bateri 58 kWh, juga water cool dan dilengkapi dengan BMS DC-DC converter dan inverter. Power torque sekitar 250 Nm dan range yang kita plan adalah berdasarkan simulation dalam 200 km. Charging type 2 66 kW onboard charger dan operating speed kita ditetapkan adalah 110 dan gross weight vehicle kita 2.1 tan. So untuk fasa 2 ni sebelum kami melaksanakan EVC fasa 2 ni, kita terlebih dahulu bekerjasama dengan Universiti Kuala Lumpur untuk melaksanakan simulation testing bagi motor design lah, untuk nak pilih motor apa yang sesuai bagi kenderaan tersebut. So analisis dilaksanakan oleh dengan kerjasama UniKL lah, di mana pada beberapa bulan pasukan daripada UniKL memasang data logging lah untuk mendapatkan driving pattern bagi kenderaan tersebut. Ini kenderaan yang masih lagi diesel, digunakan dalam operasi seharian, akan berjalan sepanjang hari. Kita nak tentukan berapakah satu hari
operasi sehariannya, berapa jauh dia pergi, berapa power yang diperlukan, dan seluruh maklumat tersebut dikumpulkan dan dianalisis bagi menentukan berapa sebenarnya jarak kapasiti motor yang perlu dipasang dalam kenderaan tersebut, dan juga kapasiti bateri yang diperlukan. Maknanya tak perlukah bateri lebih besar atau bateri lebih kecil, yang berdasarkan penggunaan seharian. Bagi penggunaan seharian kenderaan tersebut dalam sekitar operasi di jabatan kami lah. So seterusnya kita terus kepada vehicle design process dan juga presentation dan approval lah, di mana bermulanya design yang dilaksanakan oleh pihak-pihak perunding bagi kenderaan tersebut, dan juga seterusnya proses untuk membuat perolehan peralatan dan equipment seperti bateri, motor dan juga equipment lain lah. Adalah dimaklumkan proses untuk procurement peralatan ni memakan masa yang agak lama lah. Agak lama daripada biasa kerana perlu diimport daripada negara-negara Eropah dan juga China. Isu-isu berbangkit seperti isu perang Rusia-Ukraine juga mempengaruhi perolehan peralatan ini, kerana terdapat pelbagai kengkangan untuk bahan-bahan yang digunakan dalam yang untuk menghasilkan peralatan tersebut lah. Itu sebab dia punya perolehan tu agak lewat untuk terima. Seterusnya kerja-kerja yang dilaksanakan adalah seperti kerja modification dan painting work dan juga installation bagi mechanical system lah. Kalau kita tengok daripada warna yang dipilih, warna putih yang sesuai, boleh katakan warna yang bersih, yang dipilih yang lebih menggambarkan kenderaan tersebut, kenderaan yang mesra alam dan bersih, di mana di bahagian enjin bay juga dicat dengan warna putih bagi melambangkan betapa bersihnya kenderaan tersebut untuk digunakan pada seharian. Seterusnya antara yang dilaksanakan adalah simulasi bagi sistem elektrik dan elektronik. Yang ini yang paling lama sekali lah untuk menyediakan communication control di antara motor elektrik, bateri, bateri management system. So yang ini mengambil masa yang agak lama jugalah untuk menghasilkan communication protocol, di mana setiap peralatan mempunyai communication protocol yang berlainan. So untuk nak merge semua sekali tu mengambil masa untuk membuat program, dan seterusnya melaksanakan ujian simulasi di luar kenderaan terlebih dahulu untuk memastikan pemasangan ini adalah boleh mendapat seperti apa yang kita test sebelum dimasukkan ke dalam kenderaan, supaya tiada sebarang masalah terhadap penyambungan motor, gearbox asal dan juga sistem bateri lah. Dan seterusnya kita kepada pemasangan motor elektrik dan transmission di dalam kenderaan, dan juga ujian-ujian pengecasan bateri tersebut dan integrasi lah. So kini dalam peringkat akhir, iaitu kerja-kerja testing yang mematuhi piawaian UNECE R100 yang meliputi sistem fleet testing regime yang melibatkan functional test, integration test, dan juga seterusnya vehicle fleet level testing regime yang melibatkan functional test, shutdown, performance, static performance dan dynamic performance. So antara isu dan cabaran bagi
penghasilan pembangunan projek EVC ini adalah requirement bagi vehicle modification design yang perlu mematuhi UNRCE 100 standard. Yang ni penyelesaiannya kita dapat kerjasama dengan professional engineers dalam bidang electric vehicle industry. Dan keduanya limited supply dari segi motor elektrik dan juga bateri sistem. Yang ini akhirnya kita dapat mendapatkan package motor dalam satu supplier, package motor yang lengkap dengan motor elektrik, inverter dan DC-DC converter, dan juga package dari segi bateri daripada negara China. Ketiganya communication protocol yang berbeza, di mana kami design ni telah dilaksanakan, design protokol ni dilaksanakan oleh experienced consultant lah, dengan assist daripada equipment suppliers, dan communication ni menggunakan CAN Open Protocol. Okay. Dalam pembangunan ini, pembangunan EVC ini juga kolaborasi telah dilaksanakan bersama dengan pihak bahagian kejuruteraan automotif JPJ untuk membangunkan new platform bagi development EVC standard dan prosedur. Coordination ini untuk mendapatkan duly identified technical requirement dan juga mendapatkan pandangan dan juga kelulusan bagi penggunaan jalan oleh pihak yang berkaitan, iaitu pihak Jabatan Pengangkutan Jalan. Dan akhirnya kami telah diluluskan untuk on-road driving, untuk research dan development, dan harapnya setelah melaksanakan bersama-sama dengan JPJ, dapat digunakan kenderaan ini untuk legal road di jalan raya lah. Kami juga melaksanakan kolaborasi bersama dengan pihak MOSTI dan Nano Malaysia dalam effort untuk develop national procedures untuk conversion daripada internal combustion kepada elektrik, dan juga pihak Nano Malaysia dan juga pihak MOSTI telah bersetuju untuk melantik JKR sebagai lead agensi untuk proses dan prosedur kluster bagi program Revive. Berikut adalah kolaborasi partner bagi program EVC Jabatan Kerja Raya lah, yang terdiri daripada Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Mekanikal, Pusat Kecemerlangan, Kejuruteraan Teknologi, EMA, Universiti KL, Bateri, Vector Lab dan juga Selcom. So bagi dari segi R&D, antara program-program yang telah kami laksanakan adalah program bersama dengan Uni KL, kolaborasi bersama dengan KRIT, SKM dan SKI, antara research areas yang including mechanical dengan electrical engineering, melibatkan kenderaan elektrik dari segi performance motor, driving capacity, elektrik punya dynamic dan efficiency, analysis conversion, return of investment dan sebagainya. So research research ni akan kerjasama ini akan menghasilkan pelbagai maklumat untuk dipublish dalam jurnal-jurnal. Dan juga kami juga exploring kerjasama bagi pembangunan graphene bateri teknologi yang dicadangkan untuk diuji dalam EVC JKR yang seterusnya, di mana teknologi ini lebih baik berbanding dengan lithium ion, lebih ringan dan lebih cepat pengecasan. Dari segi pembangunan kompetensi, Jabatan Kerja Raya telah menganjurkan pelbagai program EV Talks, di antaranya renewable energy, pengenalan kepada kenderaan elektrik dan juga pengenalan kepada metodologi kenderaan elektrik, dan juga kursus pengenalan teknologi kenderaan hybrid dan EV juga telah sering dilaksanakan kepada
kepada kaki tangan Jabatan Kerjaya Raya untuk meningkatkan kompetensi dalam bidang pengangkutan yang lestari ini. Yang bagi certification program dari segi international certification program 5 orang pegawai dari BPMet telah ditauliahkan certified level 3 untuk vehicle repair dan replacement dalam usaha untuk memangkin pembangunan kompetensi bagi pembangunan EV di Jabatan Kerjaya Raya. Program-program lain juga adalah certification program untuk EVC teknologi yang di mana program ini telah menyasarkan jurutera-jurutera elektrik dan jurutera mekanikal yang berminat untuk mendalami bidang kejuruteraan teknologi EV ini bagi sistem repair dan replacement dan juga hazard lah. So pegawai-pegawai ini telah didedahkan dengan teknologi penyelenggaraan dan pembaikan kenderaan EV bagi tujuan pembangunan kompetensi dan juga pembangunan fasiliti bagi workshop-workshop dan juga pembangunan pengangkutan EV di Jabatan Kerjaya Raya. Bagi pembangunan EV fasiliti di JKR juga, kami giat untuk melaksanakan pembangunan EV operation and maintenance facility seperti yang saya bentangkan tadi, di mana kami punya tugas buat masa ini penyelenggaraan dan operasi kenderaan biasa dan juga inspection. So sekarang bila kita ke arah kenderaan elektrik, kita juga mempercepatkan pembangunan operation and maintenance facility dalam bidang EV jugalah, yang melibatkan comprehensive hybrid dan EV maintenance inspection center. Pilot project adalah di pejabat saya lah, di bahagian perkhidmatan mekanikal SKM, dan akan expandkan kepada workshop Jabatan Kerjaya Raya di seluruh Malaysia lah melalui program workshop electrified. Kami juga melaksanakan perkhidmatan EV consulting service untuk government fleet seperti repair maintenance, inspection vehicle, safety and performance, accident report dan inspection, assessment dan juga asset disposal. Ini sama seperti apa yang kami laksanakan untuk kenderaan ICE yang biasa yang telah dijalankan sekarang. Tugas-tugas ini juga sedang dibangunkan untuk ketersediaan untuk kenderaan-kenderaan electric vehicle. So kalau dari segi future outlook, Jabatan Kerjaya menyasarkan to establish 50% EV adoption by 2030 ini selaras dengan LCMB lah. Dan juga kita explore opportunity untuk convert 50% daripada ICE, terutamanya kenderaan yang beyond repair lah, to be electric vehicle by 2030, dan provide technical specification untuk relevant authorities dan establish charging station infrastructure untuk pembangunan projek-projek government dan juga pemasangan di bangunan-bangunan kerajaan, dan juga to establish comprehensive hybrid and EV maintenance inspection center di semua CKM workshop di seluruh negara. So bagi mengakhiri pembentangan ini, saya bagi pihak pasukan pembangunan EV JKR mengucapkan terima kasih, dan saya berharap program di Jabatan Kerjaya berjalan lancar dan pasukan kami mengalu-alukan sebarang cadangan dan pandangan bagi menambah baik apa yang kami laksanakan, dan berharap dapat lagi berkongsi maklumat tentang pengujian kenderaan yang sedang diusahakan dalam program kami. So saya sekian dahulu pembentangan pada hari ini. Alhamdulillah selama 1 jam lebih. Sekian, terima kasih. Saya terus
kembalikan kepada Tuan Moderator. Terima kasih teknologis Azlan di atas perkongsian yang begitu menarik sebenarnya pada saya. Kerana ini adalah satu angle yang lain lah, maksudnya sebuah entiti kerajaan yang sendiri yang usahakan untuk walaupun kecil usahanya sebagai permulaan, tetapi dia adalah penting untuk sebagai langkah permulaan lah untuk negara kita untuk menuju ke sustainability lah basically lah kan. Okey, kepada semua partisipan, kalau sesiapa yang ingin bertanyakan soalan, if you want to ask question, you can key in your question on the question and we will read out here. Okay. Alright. Let me see. Apa soalan yang ada? Cik Azlan. Saya nak tengok balik gambar tak jumpa. Okay. Nak tengok ni ada. Okay. Tak dapat tengok. Gambar. Tapi Cik Azlan boleh nampak soalan juga ke? Saya tak nampak. Tak nampak Okay. Sebagi saya bacakanlah di sini. Okay. Saya bacakan. Okay, Peninsular Malaysia electricity is mainly 90% from fossil fuel. Maksudnya electricity kat Malaysia, Peninsular Malaysia lah especially 90% adalah daripada fossil fuel lah. Sama ada minyak ataupun gas ataupun arang batu lah. So dia tanya, how much emission reduction can EV provide compared with HEV? Maksudnya berapa banyak pengurangan emission yang EV, electric vehicle, boleh bagi compare dengan HEV, hybrid electric vehicle. So saya tak pasti sama ada Tuan ada dia punya specific number. Saya tak ada specific number. Cumanya berdasarkan dasar yang ditetapkan menjelang 2030, bilangan kenderaan 50% penggunaan EV, bermakna kalau kita tengok dalam transport punya sektor sekarang ni, pembebasan karbon bagi transport sektor dah 30%. 30% ya. 30%. So bermakna kalau 30% tu dapat direducekan, maknanya 50% daripada itu dah tinggal 15% saja. Dan kalau tengok net yang telah telah ditetapkan dalam LCMB dan juga GTP pada tahun 2030, pembebasan karbon pada peringkat penjenaan kuasa juga akan mematuhi standard yang ditetapkan, bermakna penggunaan tenaga dari segi fosil ini juga akan dikurang dari segi dari pihak pembekal kuasa juga. So itulah dari segi tapi saya tak dapat figure berapa berapa persen yang beza dia kalau HEV, penggunaan HEV dengan EV sepenuhnya. Tapi apa yang dapat saya beri adalah maknanya at least 50% daripada 30% penggunaan sekarang ni akan berkurang lah. Itu significant amount juga tu, 50% daripada 30%, maknanya separuh daripada. Betul. Kalau jadinya pada 2030 nanti 50% penggunaan EV lah. I mean dari segi concept wise pun HEV compare dengan EV lagi efficient lagi lah, sebab hybrid dia still perlu ada penggunaan diesel juga.
seperti yang sebelum ni. Compare dengan EV ni, is going to be 100% 100%. electrified. 100%. So di situ, kat situ kita nampak lah. Kebanyakan orang banyak argue lah. Walaupun 100% elektrik, tapi penjenaan Betul. tenaga itu daripada sumber fosil. Tapi apa yang dah tegaskan dalam dasar, penjenaan tenaga fosil itu akan dikurangkan pada peringkat penjana tenaga lah menjelang 2030. Betul. Which betul, soalan kedua dia pun akan bertanya jugalah. Dia rentetan pada tu juga. Dia mention ialah EV cannot help to improve energy security because our electricity generation needs imported fuel. So maksudnya electric vehicle ni walaupun macam tuan cakap tadi, dia walaupun 100% electrified, tetapi bila digunakan electricity tu masih menggunakan bahan api, tetapi di situ memang kita ada plan, negara ada plan, kerajaan ada plan untuk mengurangkan kadar bahan api dalam penjanahan elektrik lah. By 2030, even kalau kita tengok Petronas 2050 dia target some net zero punya emission. And so okay, take note of that. Kemudian soalan seterusnya ialah bolehkah can Malaysia realistically achieve 50% share of EV in the government fleet during the period of 2023 to 2025? Rasanya saya ada satu slide, rasanya tuan ada tunjuk dia punya pasar kerajaan, cadangan kerajaan, time plan dia. So kalau maklumat sekarang ni, saya antara salah seorang dalam komiti yang memberikan maklum balas lah kepada pembuat dasar peringkat perolehan kerajaan. Dasar tu jelas, keperluan pada tahun 2025 50% government fleet, new government fleet, bermakna bukan total government fleet. I see. Dia punya term dia new government fleet. Maknanya makes sense lah. Perolehan kerajaan pada tahun 2025 itu 50% perolehan tu 50% adalah kenaan elektrik. Bukannya total kenaan kerajaan adalah elektrik 50%. Itu lagi besar lagi dia punya jumlah dia tu. Cumanya perolehan kenaan baru 50%. Maknanya kalau kenaan baru pada tahun 2025 tu kata dijangka katalah contohlah 100,000 buah, maknanya mungkin 500 buah tu adalah kenaan EV. Tapi ini tertakluk kepada pihak dasar Kementerian Kewangan lah, bagaimana implementasinya dan juga ketersediaan kenderaan tersebut pada tahun 2025. Tapi kita nampak dengan penubuhan task force EV yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan sekarang, saya rasa insya-Allah boleh achieve pada tahun 2025 tersebut untuk perolehan kenderaan EV 50% kenderaan baru. Maksudnya yang pembelian daripada tahun 23 sampai 2025 50% tu adalah EV lah. Adakah ini seluruh jabatan di dalam kerajaan Malaysia ke ataupun hanya terhad kepada JKR sahaja? Dalam SME tu tak tetap ikutkan keseluruhan kenderaan kerajaan, ditakdirkan keseluruhan kenderaan kerajaan. Okay. So kita antara kami, inisiatif kami juga ke arah itu adalah jika tak dapat kenderaan tersebut, kita boleh dengan keupayaan kami kenderaan-kenderaan yang lama ni pun kita elektrikkan, yang melalui program EVC lah. Betul. Okay.
Ya, itu apa ni, agak satu inisiatif yang baik lah sebenarnya. At least kita pun develop kita our own internal punya apa, specialized skill lah kan, rather than kita apa ni, bergantung kepada teknologi luar lah Ya, ya, ya. sebenarnya. Okey. Soalan seterusnya adalah okey, soalan seterusnya tiap. Okey, satu soalan ni tanya, can you indicate the rate of EBC so far or as planned in the coming years? Is such conversion economically viable compared with direct purchase of EV? So, maksud Dia soalannya dia mantap. nak compare lah. Hmm. Sama ada mana satu lagi economically feasible, sama ada convert sendiri ke ataupun beli baru saja terus. Uh, So benda dia tu agak subjektif juga saya rasa. dia subjektif sebabnya conversion dalam term of our organisation ni Aha, dia menyeluruh, maknanya program conversion tu dia melibatkan pembangunan kompetensi dan sebagainya, so dia priceless tau. okey. Okey. So Okey. kalau dari segi uh, uh, apa yang dibincangkan dalam program revive lah, uh, Mhm. conversion punya cost yang feasible lah, yang feasible Mhm. adalah lebih kurang dalam 40 ke 60 ribu ringgit. Okey. Itu yang dicadangkan lah untuk Okey. public. Kalau sebab dia ada threshold dia, kalau lebih daripada tu better beli baru lah kan, better beli baru. Okey. 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 Sebab Mhm. kalau tengok kereta EV sekarang pun yang paling baru Neta V pun dah bawah 100,000. Wah. Acto 3 dah Okey. 130,000, maknanya dah semakin murah. Makin menurun So lah. tapi conversion cost ni buat masa ni memang agak tinggi sebab dia punya part-part dia lebih kepada uh, custom, Battery. tetapi untuk peringkat Oh, custom. jabatan kami memerlukan program ini untuk membina kompetensi bagi yang menyeluruh lah, maknanya dari segi Okey. sebab kalau kita beli baru kita tak dapat Betul, apa betul. ni pegang motor, pegang bateri, pegang ni, kita tak dapat benda tu. Kalau beli baru memang Yes, boleh beli baru, tak yes. ada masalah, Betul, tapi kita betul. tak dapat sentuh benda tu. So kita ni tukang, kita ada technical punya specialist, tak dapat Mhm. explore. So, dengan program Yep. ni sebenarnya inisiatif pertama dia adalah untuk explore, maknanya bagi pendedahan yang segera lah kepada kaki tangan technical di peringkat jabatan kami lah. Tapi kalau dari segi cost efektif tu, itu memang subjektif, tapi telah dicadangkan dalam revive. Program Mhm. revive tu maksimum dalam 60,000 tu, Okey. tapi ya dia tengok kalau kereta tu yang kereta yang collectors ke yang dia mungkin sanggup spend duit untuk convert kan, Ah, sebab ah, ah. sayang nak Ya, tersebut. ya. Tapi kalau setakat nak convert untuk nak achieve ni, saya rasa agak cost tu agak tinggi lah kalau buat Okey. masa sekarang lah. Mhm. Ya, maksud betul lah tu. Saya setuju juga dengan pandangan tuan juga yang berkenaan memang betul harga kos mungkin conversion tu mungkin on the high side. Tetapi yang Hmm. the value of competency building tu itu satu benda yang very susah nak dapat lah. So bila you guys convert, the experience of doing that tu is actually priceless lah sebenarnya. Compare dengan terus beli baru, kita tak tahu apa benda Ya. hujung pangkal, apa benda, the technology behind it. At least kat sini, at least macam JKR punya inisiatif dalam EVC ni, dia membantu lah membina the technical competency lah. Bagus, bagus. Okay. Alright. Kemudian tengok tu soalan.
Okey, ini mungkin tak ada satu soalan. Dia tanya berkenaan cost conversion Pajero to EV. So dalam daripada macam mungkin EVC1 tadi lah kot. EVC2 tak siap, belum habis lagi kan programnya. So sebab EVC1 tu sebenarnya kami Baik bangunkan kecil. tu secara uh, dia kata macam mana dia sebenarnya tak ada cost. Dia dia panggil kooperatif punya program di antara Okey. swasta dan government. So dia tak ada cost sebenarnya. So dia I kooperatif see. punya. So diorang masih pihak-pihak swasta pun nak explore uh, Peluang yang uh, ada lah. peluang yang ada untuk laksanakan ni dan kerjasama dengan pihak jabatan, dan juga sebab kami boleh invite pihak JPJ dan sebagainya untuk sama-sama tengok apa ni hala tuju jika perkara ini boleh dilaksanakan lah. Tapi benda ni atas dasar research and development lah. Okey. So mungkin harga kos tu tadi yang macam Encik Azlan cakap tadi lah, kalau yang daripada Revive tu dia looking at the range of 40 to 60,000 lah kot. 20,000 ya. Okay. Alright. Okay, soalan seterusnya. Ya Okay, ada satu soalan di sini. Dia kata boleh tak ceritakan roughly the high initial development cost? Adakah disebabkan custom design requirement kerana Pajero LO49 tersebut? High initial cost ni melibatkan testing sebenarnya, Testing. untuk perolehan satu benda untuk perolehan peralatan tersebut lah, dan juga custom untuk bateri pack yang kami yang ditempah khas, dan juga syarat-syarat yang ketat untuk dapatkan persijilan R100 tu. Yang tu yang kos yang tinggi. Maknanya equipment tu first time Persijilan buat. R100. Ni R100. Piawaian menepati piawaian R100 tu. So equipment yang baru dibuat tu untuk dapatkan persijilan tu kos agak tinggi lah. I see. So untuk mendapatkan peralatan yang mempunyai menepati piawaian tu ada konsultan dia yang Ada kosnya. Okay. yang boleh itu kos yang tinggi. Tapi bila equipment tu dah establish dan boleh digunakan so, dalam, dia akan turunkan harga kos lah sepatutnya seterusnya. Okay. Faham. kos yang tinggi tu menyebabkan untuk kelulusan bahan-bahan tersebut dari segi keselamatan. Maksudnya more cost dia lagi banyak more on, I assume, on quality assurance dengan quality control lah kot Untuk standard. Standard okay. Baik. Okay, di sini ada satu ada soalan seterusnya. Ada seorang pertanyaan lah. Dia bercakap dia daripada salah satu PBT di Selangor, pihak berkuasa tempatan, dan dia rasa benda ni satu inisiatif yang sangat menarik. Adakah Encik Azlan mengalukan jika kami di pihak PBT ingin belajar dan lebih tahu atau ada kolaborasi di masa akan datang? Ya, kita memang dari pihak kerajaan juga kita open. Kolaborasi tu kita jemput lagi ramai sebenarnya. Kolaborasi tu memang kita jemput. Sekarang pembangunan kita ni, kita memang minta kolaborasi daripada jabatan-jabatan yang lain lah untuk turut serta lah. Kita war-warkan program ini supaya ada input daripada pihak luar yang boleh sama-sama kita share lah. Maknanya dari segi ni apa keperluan dari segi charging, dan juga kita perlukan data-data daripada pihak
pihak jabatan dan juga kolaborasi daripada pihak swasta sendiri. Baik. So kepada penanya soalan ni, boleh kalau Boleh ingin contact lah. melakukan kolaborasi, boleh hubungi, ada email di situ nampak tu azlanomar@jkr.gov.my, ataupun boleh contact teruslah bahagian perkhidmatan mekanikal betul ke? Ya. Betul. So Okay. bila kita ada macam kita juga buat demonstrasi lah, sekiranya Okay. setelah kita punya nombor 2 siap nanti, insyaAllah kita akan buat demonstrasi. So maknanya pihak-pihak yang ada yang ada minat dalam bidang ni boleh Menarik. turut serta lah, dari segi Mungkin kolaborasi ataupun nak belajar ataupun nak tahu apa pengalaman kami buat benda ni, dan kita memang terima. Oh, menarik. So mungkin lanjutan daripada ni lah Encik Azlan, mungkin second round lah selepas ni, mungkin tak tahu lah, mungkin tahun depan ke, mungkin pihak kami PSE SIG ni mungkin kita nak tengok lah, kita boleh buat satu lawatan tapak ke, kita tengok lah macam mana demo kalau ada ruang lah nanti kita boleh organize. Kalau dari segi nak tengok sekarang ni kita tengah buat testing, kalau ada sekarang tak lah kot, sekarang tak kacau lah, sekarang kita tak kacau. bila dah siap lah, mungkin tahun depan kot, awal tahun depan kot. Okay. Ada lagi banyak soalan lagi ni? Saya just nak sharing lah untuk makluman juga ramai yang mungkin ini persepsi lah, saya nak ubah sikit persepsi. Kami di Jabatan Kerja Raya saya sendirilah, saya bukannya 100% buat EV ni. Ya. Lain. Ada benda lain, faham. Understood. Sebab ramai yang cakap, tak kerja kan. buat kerja tukar kereta ni kan. Cakap tak, sebenarnya kami ada tugas lain. Tugas biasa, itu biasa tuan. Tugas hakiki kita buat, tapi ni program tambahan. Kerja hakiki memang kita laksanakan. Biasa. Itu memang running business as usual lah. Cuma yang ni ada program tambahan untuk tambah nilai jabatan kami lah. Betul. Bukan ini maksudnya tuan ni kira antara yang terpilih lah tu. Terpilih. Datang kerja buat EV je kan. Tak kan. Kita ada tugas. Ya betul, faham. Okey. Nanti ada satu soalan ditanya, bolehkah kongsi pandangan tentang penggunaan fuel cell dalam EV pada tahun 2030? Saya tak pastilah sama ada pihak JKR dah sampai ke tahap tu untuk melihat perkara tersebut lah. Kita tak sampai tahap tu lagi hidrogen lagi lah. Okey. Tapi boleh explore jika ada peluang. Jika ada peluang, kita open, sekiranya ada cadangan ataupun boleh bagi tambah nilai, kita accept, dan nak kerjasama pun tak ada masalah, tak ada isu. Kalau dapat lah. Terbaik. Benda kerja ni. Jadi buat masa ni kita fokus on EV dululah. Fuel cell tu nanti dululah. Dia bukan nanti dulu. I think kita ambil yang the low hanging fruits dululah, yang mana yang kita boleh buat dululah kan. Faham? Okey, dia ada tanya, ada pandangan di sini, NAP 2020 consists of technology, manufacturing and design of EV. We are now at 2023. There is still minimal of such industry in Malaysia. So di sini pandangan saya betul dari segi design wise memang mungkin berkurangan, tetapi at least di activities tu telah bermula. Macam contoh macam JKR sendiri, macam Cik Azlan dah sharekan pengalaman dia, di situ pun dah ada at least ada konsep of teknologi. Manufacturing mungkin belum lagi, tapi
at least dia dah hala ke situ lah. Design wise mungkin dah ada juga, secara sebab sebelum macam apa EVC nak dilancarkan, mesti dah ada some sit down, apa benda nak dibuat, apa yang perlu ditukar. So di situ pun dah ada sedikit elemen design di situ lah. Tetapi if you want to go into macam full blast Tesla ataupun apa the all the big boys, I think there are still things to be catch up lah kiranya di Malaysia. Ya, sebab Okay. government punya agensi kami Betul. kita ke arah pembangunan kompetensi, kita tak commercialize lah benda ni. Yes, So understood. antara program ni ke sana pun nak sokong pembangunan pelaksanaan penggunaan kenderaan elektrik, dan juga yang paling penting diingatkan lagi pembangunan kompetensi. Sebab betul. Sekiranya macam kata 50% kenderaan kerjaan adalah EV, dan ketika itu pembelian kenderaan perlu melalui pemeriksaan daripada pihak teknikal seperti kami lah, JKR. Pada ketika itu juga kami kena equip dengan knowledge. Sekiranya kami tak tahu macam mana nak check kereta EV ni untuk spesifikasi dia, itu adalah cabaran pertama lah. Itu yang kita bangun program ni. So kita tak nak ketinggalan. Maknanya sekarang ni kita dah alhamdulillah kita dah bukan nak kata dah pandai, tapi dah boleh lah tahu kalau kita buka EV ni, okey, apa yang kita nak buat. Yang paling penting sekali dalam EV adalah safety. So dari segi safety apa nak buat, apa kita punya step. So bila kenderaan ni sampai untuk inspection dan sebagainya, kita tahu, kami dari segi jurutera, dari segi technical services, technical punya staff akan tahu prosedur untuk pemeriksaan, sekiranya berlaku kemalangan, kenderaan ini macam mana kita nak handle. I see. Bagus, betul saya setuju tu, saya setuju. Okay, soalan seterusnya, ni macam general question. What is the price of full charging of an EV vehicle? Ini pada saya soalan ni boleh tengok dekat kalau I think kalau dekat commercial area there's some rate kot, $2 berapa entah, saya minta email tadi tu. Kalau tengok rate DC charging ni dia ikut ada yang by minute, ada yang by kilowatt. Betul. Jadi by kilowatt itu boleh download apps, macam-macam apps ada jom charge dan sebagainya, bukan ada banyak 2-3 apps kalau kita pergi macam mana kita isi minyak macam tu lah. Tapi kebanyakannya untuk DC fast charging lah, cost dia ada yang per minit dan ada yang per kilowatt. Dia tengok. Apa yang saya boleh cakap, kalau let's say kalau charging dekat rumah, I think kalau rumah kalau bil elektrik kita, tier yang paling mahal sekali tu dalam 55 sen per kilowatt hour lah. So saya tak sure lah macam mana dia punya what it comes to. Tapi kalau nak save bayar, nak save cost, charge kat rumah lah kot, I assume. Compare charge kat luar lah kot. Cost charging ni pun banyak dibangkitkan lah. Katanya kosnya lebih tinggi berbanding dengan isi minyak biasa kan. Bila kita tengok DC fast charging tu kadang-kadang memang nampak mahal. Tapi perlu diingat, untuk DC fast charging tu dia panggil opportunity charger ni, kita charge untuk kita nak sampai je. Kita tak charge penuh. Selalunya kita charge penuh ni, kita charge dekat destination tu lah. Maknanya kita dah sampai kat rumah, kita charge penuh. Kita tak charge penuh dekat jalan, dekat highway yang kita pakai fast charging tu. Sebab itu kita selalu charge untuk, katalah kita nak dapat distance 100 je lah kita charge. Tak perlu nak charge sampai macam isi minyak kereta isi full tank tu kan. Kebanyakannya bila saya tengok, saya belum lagi menjadi pengguna EV, tapi saya ikuti pengguna-pengguna EV ni lah, macam mana cara mereka macam mana mereka mengecas kenderaan tersebut. Tapi saya harap dalam masa yang mungkin terdekat, saya pun akan dapat join sekali jadi pengguna EV je lah, tapi EVC lah. Mungkin boleh tukar sendiri kot, Tuan. Tukar sendiri, insyaAllah.
itulah nak tunggu harga dia turun daripada ratusan tu jadi puluh-puluh tu, insyaAllah agak boleh beli. Coming soon lah, coming soon. Betul. Sekejap, soalan selepasnya, okay, hello technologies, thank you for your presentation. How do the maintenance or repairing job for EVC, does it need to go back to JKR? Will there be some courses have in polytechnic or college so that can generate more technician to repair EVC? So soalan kedua ni saya assume yang polytechnic yang college saya tak pasti lagi. Cuma saya nampak tadi tuan ada mention tadi JKR ada buat 2 course baik create untuk kalau nak tahu untuk di dalam Malaysia ni buat masa sekarang ni dah apa yang kami dapat sekarang, terdapat 3 college dan pusat pengajian tinggi lah yang menawarkan kursus penyelenggaraan dan kursus pendek penyelenggaraan dan operation and maintenance berkenaan EV lah. Saya sendiri ikuti kursus ni di College Komuniti Kepala Batas, di mana saya sendiri dapat persijilan tersebut, dan juga terdapat ditawarkan di kursus-kursus pendek di Politeknik Shah Alam tak silap, di mana staf kami kami hantar kat sana untuk persijilan tersebut. Buat masa ni 2, dan ada satu lagi banyak juga, ada dua swasta pusat swasta lah, seperti EV Tech Center yang EV Tech Center yang saya hantar staff saya tu dia bekerjasama dengan Politeknik Shah Alam. Tapi untuk kursus pendek untuk kompetensi asas bagi penyelenggaraan dan dia sebenarnya untuk EV ni apa yang di dalam kursus yang kami dapati, dia lebih kepada safety. Apa bezanya EV dengan kenderaan biasa adalah dari segi safety lah. So untuk EV ada step yang kami perlu patuhi dari segi safety untuk high voltage. Itu je beza dia dengan kenderaan biasa. So bila dah discharge ke high voltage tu dah boleh buat kerja macam kerja kerja kenderaan biasa lah setelah disengagekan high voltage tersebut. So perkara yang penting setiap kali saya laksanakan ujian dan pemeriksaan bersama-sama dengan pasukan kami, safety dulu. Safety untuk putuskan sebarang HV punya supply. Selepas tu dah boleh buat kerja macam biasa dah. So apa-apa saja, kalau tengok apa-apa saja kursus yang ni yang ditawarkan, mestilah yang paling penting sekali dari segi safety lah. Safety elektrik. Oh interesting tuan. Safety tu kira selalunya orang tak terfikir pasal EV ni pasal safety lah. Tapi but when you mention this, betul lah, saya which is quite significant jugalah dia punya importance dia. Baik. So kalau tengok slide terakhir saya tadi dari segi equipment ni kan, inilah equipment yang tambahan yang perlu ada lah bagi satu-satu penyelenggaraan kena EV lah. Kalau tengok nampak saya sendiri dekat tepi tu buat kerja orang kata praktis untuk kerja-kerja penyelenggaraan kena EV ni. Paling penting sekali kita kena ada glove dan sebagainya, glove untuk part-part yang HV punya elektrik voltan tinggi lah. Tapi setelah HV voltan tinggi dia diputuskan, boleh bekerja macam biasa lah, boleh membuat penyelenggaraan masa seperti biasa, seperti kenderaan biasa. Okey, ada sikit pendapat di sini.
Dia kata, pada pendapat saya, tim JKR boleh develop tim yang akan pioneer kepada EVC terhadap consumer ni masa akan datang. Lebih sesuai berbanding diberikan kebenaran kepada outside workshop dari segi pengalaman dan kepakaran. Saya tak pasti sama ada JKR akan buat ke tak, tapi kalau kereta EV dah banyak sangat, ada masa memang kena perlu outsource jugalah. Ni for the time being, I think JKR would probably be doing in-house lah kot dia punya ni Ya, ya. Ya, kita fokus untuk kena kerjaan dulu. Kena kerjaan dulu. Okey, pada pendapat TS, adakah lebih viable perbanyakkan elektrik motorcycle berbanding kereta? Kerana banyak penggunaan motosikal di Malaysia berbanding kereta. Buat masa ni, kalau berdasarkan statistik juga, motor-motor elektrik juga telah banyak Ada ditawarkan juga lah. Banyak ditawarkan. Saya tertinggal Cuma satu saja. tak boleh nak Tak. laju lah. Dia Seorang isu yang uh, bagi motosikal ni, bateri pack dia tu kecil. So selalunya kalau kenderaan ni sebab dia ada ruang yang besar untuk nak simpan bateri yang besar untuk jarak jauh. Tapi sebab bagi motosikal dia lagi susah nak EV, kan? nak charging lagi susah lagi maksudnya kan. So nak tempatkan bateri itu yang menyebabkan limitation dari segi range lah. Limitation sikit lah. Okey, betul. Itu. Okey. Alright. Kemudian rasanya nak habis soalan dia. Okey, ada dua soalan. Okey, what is the failure rate of EV? Saya tak pastilah yang ni macam mana. Sama adakah JKR punya pengalaman ke? Kalau tengok JKR punya pengalaman EVC ni, kalau satu yang EVC1 tu saya assume dah 100% successful lah kot, saya assume. Kalau failure rate of keseluruhan EV ni memang adalah case EV apa, kalau kat US kita tengok ada yang terbakar lah benda lah kan. So but I'm not so sure that is probably an outlier. Maybe daripada 100 mungkin satu je berlaku, ataupun daripada 1000 mungkin satu berlaku. That is the, tapi I'm not sure, saya tak pastilah dia punya statistik dia macam mana lah. Satu lagi, apakah, what temperature does an EV car run? Ni tuan tahu ke tuan? Ada measure ke? Dia temperature EV car ni temperature weather ke temperature, kalau dari segi temperature dia rasanya saya tak pasti. Betul juga soalan tu tuan cakap tu, sama ada kereta ke kalau dari segi weather ni rasanya kalau dari segi EV yang telah establish di dunia lah, dia dah cover mana daripada semua daripada nak running dekat padang pasir sampai lah ke tempat yang paling tinggi. Malaysia pun boleh pakai, Tesla boleh pakai, Ayo semua boleh pakai kan. Dia selalunya kalau EV ni dia akan tanya dua lah. Temperature boleh ke pakai kereta tu buat panas kat Malaysia, so dah terbukti boleh. Dan lagi satu banjir. Dua tu je. Banjir boleh pakai tak? Betul. Macam hari-hari kita nak banjir lah kan. Sebenarnya kalau tengok equipment dalam kenderaan EV ni pun termasuklah kami punya, kita punya motor dan bateri semua dah comply dengan IP67. Minimum lah untuk kalis air lah. Kita tak galakkan masuk dalam air kan. Itulah pasal. Kan. Tak galakkan masuk dalam air, tapi masuk air tu pun ada safety berdasarkan regulation 100 tu dah telah ditetapkan safety dari segi kebocoran elektrik dan sebagainya, dan akan ada cut off lah sekiranya berlaku isu-isu yang berbangkit dengan shortage dalam kenderaan tersebut lah. Itu sebablah EVC 2 kami ni ambil masa yang lama untuk disiapkan, kerana kita terpaksa laksanakan
pengujian sama seperti kenderaan-kenderaan yang di jalan lain lah, kecuali kita tak buat crash test je lah. Nak buat sebiji tiba nak crash tu memang tak dapat kan. Betul lah. Crash test Tu banyak lagi nak kena buat tu. Asalnya JKR tak perlu buat kot yang tu. Itu bagi tak private, tak, commercial yang buat yang tu. untuk komersial boleh lah, tapi untuk kami Itulah. kita Ya, tahap betul. Setuju. tu kan, sebab ada yang tanya crash test tak buat ke, cakap nak buat satu pun susah. Satu itu boleh nak buat, tapi kena naikkan taxpayer punya rate lah nanti. Okay. So rasanya itu saja soalan. Banyak juga soalan. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Teknologi Azlan. Nampak sambutan agak hangat. Tadi saya tengok dalam 130 orang attend webinar ni. So kalau dekat auditorium tu kelas penuh lah Cik Azlan. Cuma kita dekat webinar tak nampak orang lah. Itu saja lah. So terima kasih banyak atas perkongsian Teknologi Azlan. Kami look forward jugalah untuk ada kolaborasi seterusnya, sekiranya boleh tengok demo ke yang untuk the EBC2 tu, tengok macam mana dia punya perkembangan dia. Itu kita akan buat kita akan minta lah secretariat untuk contact dengan Cik Azlan balik nanti, end of the year maybe. And kita tengoklah macam mana sambutan orang nak tengok the real demo lah kiranya. Mungkin just satu iklan nanti pada 24 hari bulan ada juga satu talk berkenaan dengan net zero emission by IR Lalchan pada hari Sabtu. So siapa yang berminat, yang ni lagi more on a overall punya scope lah, net zero emission. Compared to this one is electric vehicle, just one scope of it lah. So siapa yang berminat bolehlah dapat sama-sama attend lah. So kita pun dah sampai ke penghujung, full 2 hours, which jarang-jarangnya berlaku Teknologi Azlan. Maksudnya soal interesting lah, maksudnya interesting. Jadi saya ucapkan ribuan jutaan terima kasih kepada Teknologi Azlan dan pasukannya kerana sudi memberi ruangkan masa untuk memberi talk ni. Semoga dia memberi manfaat kepada kita dan harap negara Malaysia dapat maju dalam teknologi inilah. So itu saja. Terima kasih banyak kepada Teknologi Azlan dan kepada semua peserta. Jadi Assalamualaikum. Terima kasih. See you next time. Thank you.